Salam sejahtera dan salam hormat kepada semua pelajar-pelajar cikgu yang dikasihi dan dihormati sekalian. Okey, pelajaran tingkatan 3. Okey, untuk PDP PJ pada sesi kali ini kita akan membincangkan ataupun mempelajari dengan lebih mendalam tentang sebuah tajuk yang dapat tengok dekat sini. Ini dia. Berada di bawah bidang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial unit 5.0 iaitu perhubungan dan bertajuk persahabatan. Berkaitan dengan persahabatan. Persahabatan ni macam kita semua tahu persahabatan dia memang bermula daripada sejak kita di bangku sekolah, seawal tadika lagi. Seawal peringkat prasekolah, masuk ke sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya ke peringkat universiti dan alam pekerjaan seterusnya. Benda ni lah yang kita belajar melalui pengalaman kita sendiri, bagaimana memupuk persahabatan ataupun memelihara ataupun mencipta sebuah persahabatan yang penuh dengan memori, penuh dengan kenangan dan penuh dengan pelbagai suka dan duka dalam persahabatan. Jadi tajuk kali ini, walaupun persahabatan ni ada kita lalui secara pengalaman, tapi telah dimasukkan dalam sukatan pelajaran untuk PJPK sebab kita lebih untuk mantap dari teori kita, bukan sahaja ada pengalaman dekat luar tetapi melalui teori juga kita boleh tahu ataupun kita boleh merancang. Kita boleh ambil pengalaman tu, kita campur dengan teori yang kita telah belajar untuk lebih memantapkan persahabatan tu agar sentiasa positif dan efektif dan segala-galanya lah. Yang baik-baik untuk persahabatan yang kita bina daripada sekolah sehingga ke alam pekerjaan pula. Itulah, jadi dekat hari ini kita akan belajar tentang persahabatan. Sambil untuk cikgu terangkan dekat video ni, kamu boleh rujuk dekat buku teks PJPK tingkatan 3 muka surat 162 sehingga 168. Dekat setiap slide cikgu nanti akan ada muka surat lah, muka surat berapa yang perlu kamu rujuk supaya kamu boleh tengok apa yang cikgu bagi tahu, dengar, lihat dan belajar daripada situ lah. Kita boleh tengok sama-sama. Ni adalah sedikit cikgu masukkan gambar kenangan cikgu dekat universiti dulu dekat Perak. Dalam kalangan ni ada daripada berbagai negeri, Kelantan, Sabah, Melaka, Selangor, Johor, semua ada. Ni tim bola cikgu dan ini housemate cikgu, teman serumah cikgu masa dekat universiti dulu. Cikgu masukkan ni kredit pada mereka lah, antara sahabat-sahabat cikgu dulu. Persahabatan ni bukan sahaja datang daripada, dia boleh datang daripada satu kaum, daripada satu bahasa ataupun daripada satu yang sama, tapi ianya boleh datang daripada pelbagai latar belakang berbeza. Kita nak berkawan ni, kita jangan tengok orang tu siapa, bangsa apa, kulit apa. Kita jangan tengok dia pemikiran dia macam mana, jangan tengok sangat lah. Jadi kita berkawan, kita bersahabat dengan semua orang. Macam tu. Tapi persahabatan ni ada beberapa ciri yang perlu kamu tahu, yang perlu kamu belajar teori dia. Jadi kita akan tengok lepas ni. Tengok slide yang kedua. Pengenalan awal. Pengenalan awal, objektif pengajaran dan pengajaran pada akhir PDP. Apa yang kamu akan dapat? Yang pertama adalah membezakan rakan sekelas dengan berbagai pola persahabatan menurut ciri-ciri yang telah pelajari. Nanti kamu akan tengok ciri-ciri pola persahabatan ni, dia ada macam-macam pola. Jadi daripada pola tersebut kamu boleh kelaskan rakan-rakan dalam sekelas kamu tu dia masuk dekat pola mana. Ni ada tugasan lah, semua ni kaitan dengan tugasan untuk pentadbiran ataupun penilaian PDP ni. Nak tengok sejauh mana kefahaman kamu tentang tajuk yang cikgu ajar hari ni. Seterusnya menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 nilai yang perlu wujud dalam persahabatan agar dapat dikaitkan positif. Yang ketiga adalah menjelaskan kepentingan menjaga batas pergaulan dalam persahabatan secara bertulis hasil perbincangan kumpulan. Ni nanti kamu akan buat kumpulan berbincang macam mana nak jaga batas dalam pergaulan tu. Antara kawan kamu sendirilah. Kita tengok seterusnya. Ni kita dah mula dah. Kita tengok pengenalan dahulu. Pengenalan. Ni boleh rujuk dekat buku teks muka surat 162. Persahabatan adalah satu amalan sosialisasi yang penting kepada setiap individu kerana persahabatan akan membentuk kehidupan yang lebih bermakna. Seseorang akan melalui proses jaringan sosial apabila hubungan persahabatan mula berkembang untuk meningkatkan keterbukaan dan keakraban dalam sesuatu hubungan. Dalam proses
proses menjalin hubungan persahabatan, komunikasi berkembang daripada hubungan yang tidak rapat menjadi lebih dekat dan lebih mengenali individu lain. Semakin terbuka komunikasi yang terjalin, maka semakin erat persahabatan. Inilah antara ciri persahabatan, apa yang dimaksudkan dengan persahabatan. Okey, ingat, persahabatan ialah satu amalan sosialisasi. Maksudnya bila kamu bersosial dengan orang lain, itulah antara kelompok persahabatan kamu. Tetapi tahap-tahap persahabatan tu ada, pola-pola persahabatan tu ada. Itu yang kamu perlu bezakan. Okey. Lepas tu dalam proses menjalin hubungan persahabatan, komunikasi berkembang makin lama. Okey, cikgu ambil contoh. Persahabatan ni mula-mula daripada kamu masuk ke sebuah sekolah. Andai katalah kamu pergi ke sekolah yang baru. Okey, kamu masuk sekolah baru, lepas tu kamu tiba-tiba kenal dengan seseorang ni, kamu mula bercakap dengan dia. Daripada kamu tak tahu apa-apa tentang dia, kamu bercakap dengan dia, kamu dah boleh tahu banyak perkara dengan dia. Jadi kat situ lah bagaimana pola persahabatan kamu boleh terjalin dengan baik. Macam tu lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey, kamu boleh rujuk dekat buku teks muka surat 165. Okey, pola persahabatan ni. Okey, kamu boleh tengok dekat situ. Muka surat 164. Okey, tengok muka surat 164 dekat situ. Okey, ini pun gambar cikgu juga, cikgu kongsikan sedikit lah. Okey, hubungan persahabatan yang akrab biasanya memerlukan pertimbangan berkaitan sekatan dan batasan dalam hubungan. Maksud dari kat sini, persahabatan yang akrab ni, walaupun rampat mana pun, dia perlukan pemikiran kamu yang rasional berkaitan dengan sekatan dan batasan. Maksudnya dalam satu hubungan ni perlu ada satu keterbatasan. Dalam satu contoh dia, cikgu bagi contoh lah, kawan kamu lain duduk dalam satu circle. Kamu tak boleh lepas daripada circle persahabatan tersebut. Maksud dia apa tau? Maksud dia kamu kena saling jaga antara satu sama lain, hormat menghormati antara satu sama lain, jangan bercakap buruk antara satu sama lain. Kamu perlu ada nilai-nilai. Nilai-nilai itu adalah ialah bulatan tersebut. Daripada bulatan tersebutlah apa yang perlu ada dekat bulatan tersebut supaya kamu tak terkeluar ataupun lebih batas dan hujung-hujungnya merosakkan. Contohnya bila kamu lebih batas, kamu duduk dalam satu lubang sekarang ni, bila ada kawan kamu terkeluar ataupun lebih batas, lubang ni pecah, hujung-hujung kamu akan berpecah. Macam tu lah dia punya perumpamaan. Sesuatu perhubungan tidak akan berkekalan sekiranya hanya satu pihak sahaja yang berusaha untuk menjalin tali persahabatan tersebut. Jadi dalam satu kumpulan persahabatan ni perlu sama-sama. Kalau ada dua orang, dua-dua tu sekali lah perlu bertindak dengan baik, perlu sentiasa rasional dalam segala perlakuan atau perbuatan. Persahabatan yang harmoni menjamin kesejahteraan dan kestabilan emosi seseorang. Ni kita semua tahulah bahawa persahabatan yang baik ni dia akan bagi satu sikap ataupun emosi yang positif dari seseorang. Kalau kamu asyik bergaduh dengan kawan, mulalah negatif. Macam-macam kamu boleh fikir, benci dengan orang, marah dengan orang, dengki dengan orang dan macam-macam lagi lah. Okey, kita tengok yang dekat sini. Cikgu dah bina satu peta minda kat sini, peta buih. Perasaan yang sangat penting dalam persahabatan. Pertama sekali adalah hormat, kasih sayang, cinta, kesetiaan dan kepercayaan. Cikgu terangkan sedikit lah hormat. Macam mana, kenapa perasaan hormat perlu ada dalam persahabatan? Dia perlu ada supaya kita tak lepas daripada satu batas yang ditetapkan. Contoh, cikgu ambil contoh hormat. Kamu berdua, kawan kamu ada masalah dan dia menceritakan masalah dia kepada kamu, bermaksud dia percaya kepada kamu. Kamu pula sebagai pendengar, setelah mendengar, janganlah pula kamu mengaibkan dia dengan menceritakan masalah tersebut. Contoh dia masalah keluarga ke, masalah peribadi ke, dekat rakan-rakan yang lain. Daripada situ kamu telah tidak menghormati kepercayaan yang telah diberikan oleh kawan kamu tersebut. Jadi daripada situlah kita akan belajar hormat menghormati antara satu sama lain. Itulah hormat tentang cerita. Jangan
buka aib orang, okay? Jangan buka aib kawan sendiri dekat luar. Okay, daripada situ perlulah wujudnya perasaan hormat terhadap rakan-rakan yang kamu berkawan. Jangan ingat kamu sahaja yang yang big boss. Okay, kamu boleh cerita dekat orang lain. Bila dia cerita kat kamu, kamu rasa dia percaya dekat kamu, jadi kamu memecahkan kepercayaan tersebut. Okay, jangan. Okay, seterusnya kita ke kasih sayang. Kasih sayang ni bermaksud, okay, kasih sayang ni pula kita perlu wujud dalam persahabatan. Kenapa perlu wujud kasih sayang dalam persahabatan ni? Contoh dia kalau berkawan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, kena juga kasih sayang. Kena, perlu. Okay, kasih sayang ni tak semestinya dia antara lelaki dengan perempuan. Dia boleh jadi lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Kasih sayang sebagai seorang rakan. Okay, macam tu lah kasih sayang sebagai seorang rakan. Apa contoh kasih sayang sebagai seorang rakan? Okay, contoh dia kamu saling membantu antara satu sama lain. Contoh dia kawan kamu susah, kamu tolong dia, itu dah tunjukkan satu kasih sayang. Okay, lagi contoh yang lain. Contoh dia kalau kawan kamu, katakanlah kamu dengan kawan kamu satu jiran dekat rumah. Okay, satu taman perumahan, kamu main bola sama-sama dengan dia. Okay, kawan kamu luka, tak boleh berjalan, kamu yang bawa kawan kamu balik, bapa dia bawa balik rumah, luka sikit je lah. Okay, boleh bawa bapa dia, tunjukkan kasih sayang dekat situ. Lelaki lah, biasa macam tu lah. Kalau budak-budak lelaki, tolong dia bawa balik, jangan biar dia balik seorang-seorang, teman dia balik, bagi sokongan dekat dia. Itu baru kawan nama dia. Okay, itulah kasih sayang. Okay, seterusnya cinta ni pun dia lebih kurang dengan kasih sayang. Okay, seterusnya kesetiaan ni maksud dia kamu saling percaya dan saling menghormati satu sama lain. Okay, kesetiaan contoh dia, kamu jangan pula dengar contoh kamu berdua berkawan, tetapi ada seorang ni dia macam dengki dengan kamu berdua. Jadi bila dia bercerita dengan seorang ni, kamu ni pula terus menjauhkan diri tanpa tanpa bertanya kepada seorang rakan lagi. Kenapa masalah boleh jadi macam tu? Betul tak betul apa yang saya dengar daripada orang tentang kamu, macam tu lah. Okay, contoh kesetiaan. Okay, kesetiaan saling bantu-bantu antara satu sama lain. Okay, kesetiaan juga boleh dikatakan setia daripada kamu susah, kamu senang, kawan-kawan kamu ada. Jangan bila kamu senang dia ada, bila susah kamu tinggalkan dia. Contoh dia ada masalah, kamu rasa tak boleh berkawan dengan dia ni, kamu tinggalkan dia, tak boleh macam tu. Okay, itulah yang dimasukkan dengan kesetiaan. Susah senang bersama. Okay, belajar untuk mengharungi cabaran bersama-sama dengan rakan kamu. Okay, seterusnya kepercayaan. Okay, ini yang cikgu masukkan tadi. Bila dah rapat, berkongsi rahsia antara satu sama lain, sikap dan sifat kepercayaan yang sangat-sangat penting dalam persahabatan. Okay, supaya kamu boleh mempercayai satu sama lain. Okay, tapi perlu berpada-pada lah. Jangan semua benda kamu nak bercerita dengan kawan kamu, perlu ada batas-batasnya juga. Okay, jangan terlalu meluahkan segala benda dekat kawan kamu. Tak semua benda yang boleh dan perlu diluahkan kepada rakan-rakan. Okay, jadi inilah antara perasaan yang perlu ada, ataupun nilai-nilai mulia yang perlu ada dalam persahabatan yang kamu bina. Kenapa perlu ada? Supaya boleh menjamin kesejahteraan dan kestabilan emosi. Okey, itulah dia. Okey, kita boleh pergi ke slide yang seterusnya. Okey, baiklah, kita sambung seterusnya. Okey, seterusnya boleh tengok dekat buku teknik khusus 195. Okey, kita akan belajar pula. Kita akan sambung tentang pola persahabatan. Okey, pola persahabatan ni ialah apa? Okey, tengok dekat sini, cikgu dah beri nota. Okey, persahabatan wujud dalam pelbagai tahap keakraban, iaitu kenalan, sahabat biasa, sahabat karib dan sahabat intim. Setiap tahap keakraban persahabatan ini mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri, dan ini merangkumi batasan dan limitasi daripada aspek pergaulan. Okey, kita dah sampai dekat tahap ni. Okey, cikgu nak kamu tengok semua. Okey, apakah sahabat intim, apakah sahabat karib, apakah sahabat biasa, apakah kenalan. Okey, dekat sini cikgu dah bagi dia punya nota lah kat sini. Okey, kita bermula dengan kenalan. Kenapa kenalan? Sebab antara empat-empat semua ni, kenalan kita adalah yang paling ramai, paling asas. Okey, tengok kat sini. Kenalan ialah kumpulan individu yang anda kenal dan sering berjumpa semasa berada di sekolah, kawasan perumahan dan sebagainya. Itu adalah tahap kenalan kamu. Okey, itu adalah kenalan. Okey, seterusnya kita pergi ke atas, sahabat biasa, iaitu kumpulan individu yang wujud dalam kehidupan dan mempunyai minat atau hal tujuan mungkin sama. Individu-individu ini adalah seperti rakan sepasukan anda atau rakan yang menghadiri kelas yang sama. Ini lebih kepada
kelas. Contoh dia rakan yang main bola sama-sama dengan kamu, satu tim bola sekolah, bola baling, bola jaring dan sebagainya lah. Okey, itu antara sahabat biasa, ciri-ciri dia. Okey, seterusnya sahabat karib ialah individu yang telah lama dikenali dan sering meluangkan masa dalam melakukan aktiviti bersama seperti menonton wayang, saling kunjung-mengunjung dan makan bersama. Anda juga boleh berkongsi perasaan, pendapat dan memberi pandangan dengan selesa. Ini sahabat karib. Okey, jangan samakan sahabat karib ni dengan saudara mara kamu. Jangan, itu lain. Itu tengok daripada konteks. Okey, sahabat karib ni individu yang kamu dah kenal. Contohnya bila kamu dah sekolah menengah, kamu ada kenal seorang tu daripada sekolah rendah, kamu dah mula berkawan, ibu bapa kamu pun dah kenal, jadi kamu selalu keluar tengok wayang. Mak nak keluar sekejap, dengan siapa? Dengan yang ni. Okey, keluar. Bila kalau kamu kata petik nama, biasa dia lah, cikgu kongsi sikit. Bila kamu dapat petik nama kawan kamu tu dekat depan mak bapak kamu, ibu bapa kamu, maksudnya memang itu lesen besar lah. Itu memang sahabat karib lah, boleh dikatakan. Kamu pergi keluar bersama-sama, keluar makan sama-sama. Kadang-kadang dia datang rumah kamu makan, kamu datang rumah dia makan, macam tu lah. Dan biasanya sahabat karib ni kamu boleh kongsi perasaan, pendapat dan memberi pandangan dengan selesa. Okey, itu contoh dia. Okey, seterusnya sahabat intim. Okey, kita pergi kepada sahabat intim. Sahabat intim adalah yang sangat rapat dan mesra serta boleh berkongsi perasaan, pendapat dan pandangan peribadi. Mereka ini merupakan tonggak dalam kehidupan seorang remaja. Ini sahabat intim lah yang paling rapat dengan kamu lah. Tak tahu, cikgu tak tahu dan kurang pasti seandainya kamu telah mempunyai sahabat intim ataupun belum, sebab tak semua orang ataupun tak semua remaja dia benda ni adalah satu kewajipan. Kadang-kadang ada yang jenis suka menyendiri. Okey, tak ada salah, tak ada betul, tak ada salah. Okey, jadi cikgu nak tekankan dekat sini, kalau kamu ada kawan-kawan, inilah pengkelasan pola persahabatan. Bagaimana kamu boleh kenal seorang itu dengan ciri-ciri yang telah diberikan. Apakah jenis pola persahabatan di antara kamu dan dia? Macam itulah. Okey, jadi daripada sini kamu dah dapat kenal pasti berapa ramai kenalan kamu ada, sahabat biasa kamu ada, sahabat karib ada, sahabat intim. Okey, cikgu nampak ni. Ini adalah segitiga ataupun piramid. Semakin tinggi, semakin sedikit. Itu adalah susunan kenalan banyak. Sahabat biasa dah kurang sikit, sahabat karib kurang, sahabat intim kurang. Mungkin ada satu ataupun mungkin belum ada, ataupun cuma ada 2 orang. Kenalan banyak lah. Okay, sebab kalau kawan kampung ni kenal ni, kita kenal-kenal macam tu. Okay, jadi itulah pola persahabatan. Okey, untuk tugasan yang pertama adalah berdasarkan senarai rakan sekelas anda, senaraikan nama-nama rakan anda mengikut kategori pola persahabatan anda. Gunakan buku latihan, buat latihan seperti yang tunjukkan, kemudian muat dalam Google Drive pada link yang diberikan sebagai evidence kehadiran. Okey, nanti buka buku latihan, lukis 4 jadual ni, lepas tu senaraikan. Contoh dia, 3 Syafi'i ada 23 pelajar, jadi ada 23 lah nama dekat sini. Terpulang pada kamu nak bahagikan ikut ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Terpulang. Sebab tak ada siapa lebih mengenali diri kamu sendiri. Kamu yang lebih kenal diri kamu siapa dan bagaimana pola persahabatan antara kamu dengan kawan tersebut. Okey, itu antara tugas yang pertama lah untuk kamu capai. Cikgu nak tengok kamu faham ataupun tidak apa yang telah menguji kefahaman kamu tentang yang slide sebelum ni. Okey, tengok seterusnya. Okey, dalam persahabatan ada beberapa perkara yang perlu kita elakkan. Okey, untuk mengekalkan persahabatan ni ada beberapa perkara yang memang sangat-sangat kita perlu tekankan supaya kita tak buatlah, kita tak jejaskan persahabatan tersebut, kita tak masukkan aura-aura yang negatif, kita tak masukkan masalah, kita tak timbulkan masalah emosi yang negatif ataupun emosi yang kurang senang terhadap rakan-rakan yang dalam satu kelompok persahabatan tersebut. Okey, jadi kita tengok apa elakkan. Okey, yang ni elakkan memberi tekanan kepada anda untuk melakukan suatu tidak selesa untuk dibuat. Ini persahabatan ni lah. Contoh dia kawan. Okey, kawan ni suruh ajak kamu mencuri dekat kedai. Okey, mencuri dekat kedai kampung kan, bosan-bosan tak tahu nak buat apa, ajak mencuri. Kamu kata kamu tak nak, tapi dia paksa juga nak kena buat. Benda-benda macam ni lah. Ada ciri-ciri persahabatan macam ni sangat-sangat tak elok. Kamu tak nak tapi dia paksa juga. Jadi sebab benda tu salah. Bila kawan yang mengajar kamu salah,
persahabatan yang mempunyai aura yang negatif tersebut. Seterusnya mengambil kesempatan atau menggunakan diri anda untuk kepentingannya secara fizikal, sosial, mental dan kewangan. Ini juga boleh contoh lagi kan. Contohnya macam kamu ada kawan tu dia tahu kamu ni bawa duit RM5 setiap hari ke sekolah. Tentang mak dengan ayah kerja doktor, kerja lawyer, bawa RM5 sehari ke sekolah, dia rapat dengan kamu. Dia pun hari-hari minta belanja kamu RM2. Dia dah ada RM2 dah, mak bapak dia bagi, dapat daripada kamu lagi RM2, jadi RM4 untuk dia berbelanja makan mewah dekat kantin tu. Jadi itu adalah dia mempergunakan diri kamu lah. Jadi perlu berhati-hati lah, bukan saja duit, dari segi tiru kerja rumah, suruh kamu buat kerja rumah dan sebagainya lah. Lagi-lagi dekat asrama tu suruh cuci baju dan sebagainya. Beza minta tolong sekali-sekala dengan selalu mempergunakan ni ada beza. Jangan sampai kamu kena bully secara senyap dan tidak tahu. Itu sangat bahaya pada diri kamu dan menjejaskan persahabatan. Dan kamu perlu berhati-hati sekiranya ada kawan kamu yang bersikap macam ni, larikanlah diri ataupun jauhkanlah diri daripada persahabatan tersebut, kerana persahabatan ini sangat-sangat tidak baik dan tidak sihat untuk diri anda. Seterusnya, membocorkan rahsia yang anda berdua berkongsi kepada orang lain, iaitu pecah amanah. Cerita buruk, kamu dah cerita dengan dia masalah kamu meluahkan perasaan, kamu meluahkan masalah keluarga kamu dekat dia. Ceritalah kamu bergaduh dengan abang, dengan adik, lepas tu dia pula pergi bercerita dekat orang lain. Itu satu tanda yang tak elok lah. Macam mana persahabatan tersebut boleh berlaku. Jadi dia pecah amanah, dia pecahkan kepercayaan diri dia terhadap kamu. Seterusnya, mempersalahkan anda tanpa sebarang alasan suatu perkara yang tidak baik berlaku terhadapnya. Contohnya, bila kamu pergi sama-sama pergi tuition, pergi sekolah sesi petang untuk kurikulum, dia jatuh basikal, lepas tu dia bagi tahu mak dia sebab kamu bawa dia pergi sana, dia jatuh, lepas tu mak dia marah kamu, jadi itu adalah satu benda tak elok lah. Ini contoh je lah, cikgu bagi contoh, banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan yang mempersalahkan anda tanpa sebarang alasan. Tiba-tiba kamu kena persalahkan, sebab apa? Padahal dia yang nak buat, lepas tu dia salahkan kamu. Jadi benda tu tak elok lah. Ini ada dekat muka surat 165. 166. Boleh tengok dekat situ lagi. Seterusnya, memberi nasihat yang tidak baik supaya nama baik anda tercemar, melakukan fitnah terhadap anda. Ini sangat bahaya lah. Jadi jangan ikut sangat. Lepas tu bertindak secara fizikal untuk menurutnya. Contohnya, dia kalau kamu tak buat, dia pukul kamu. Tak boleh macam tu. Dia tak buat, dia bully kamu, dia pukul kamu, dia cubit kamu, kamu tak boleh macam tu. Seterusnya, membuli anda secara psikologi dan emosi. Membuli secara psikologi, fizikal dan emosi, dan mengkebut. Ini adalah persahabatan yang perlu kamu elakkan. Jangan sesekali masuk dengan persahabatan ini. Berhati-hati dan jaga diri dalam bersahabat ataupun berkawan. Baiklah, yang terakhir, ini adalah slide yang terakhir, bukan slide yang terakhir, yang isi yang terakhir untuk pelajar kita. Boleh tengok buku tengok surat 168. Berfikir sebelum bicara. Dalam persahabatan ni, kita memang akan tengok daripada tadi pun dia ada kata dalam slide tu tadi, yang awal-awal tadi, persahabatan ni komunikasi kita daripada kita belum kenal, kita tak pernah bercakap sehingga berkembang menjadi orang yang paling kita akan rapat. Jadi memang banyak komunikasi lah, memang akan banyak bercakap. Bila dalam persahabatan ni, barulah kita berdapat mengenali satu sama lain, saling mendalami masalah masing-masing, berkongsi di antara satu sama lain. Jadi itulah kunci untuk persahabatan. Tetapi perlu ingat bahawa sebelum kamu bercakap, berfikir sebelum bicara. Gunakan ni dulu sebelum kamu pergi kat sini. Jangan kamu pergi kat sini baru kamu masuk kat sini. Tak boleh, salah tu. Jadi perlu berhati-hatilah. Jadi dekat sini ada beberapa perkara penting untuk menjalin persahabatan yang akrab.
Okey, komunikasi yang macam ni yang cikgu bagi tahu ni adalah komunikasi terbuka. Okey, supaya untuk mengekalkan lagi persahabatan kamu dengan baik tanpa ada sebarang masalah lah. Okey, perkara penting untuk menjalin persahabatan yang akrab dengan mempraktikkan komunikasi terbuka iaitu berterus terang tetapi berhemah. Kita boleh berkomunikasi secara verbal atau bukan verbal. Verbal ni secara lisan ataupun bukan lisan. Contoh dia menulis, apa lagi, tanda isyarat dan sebagainya lah. Itu adalah contoh dengan mengamalkan beberapa langkah yang mudah, kita boleh menjaga dan memelihara persahabatan agar tidak terjejas. Berikut merupakan contoh-contoh tindakan berkomunikasi dengan sahabat untuk memelihara dan menjaga persahabatan. Okey, boleh rujuk ke buku teks muka surat 168. Okey, dekat situ ada tulis. Okey, pertama sekali, pertimbangan. Kamu kena buat pertimbangan dululah. Okey, sebelum kamu bercakap tu, timbang dulu, fikir dulu apa yang kamu nak cakap. Jangan main cakap, jangan main tanya je benda. Okey, tak semua benda yang kamu boleh tanya, tak semua benda kamu boleh bercakap. Kadang-kadang niat kita ni lain, tetapi apa yang orang interpret, maksudnya orang tu hadap, terima, masuk dekat kita lain. Dia mungkin akan sakit hati, akan jejaskan persahabatan kita dengan kawan-kawan kita lah. Jadi perlukan pertimbangan. Okey, dan yang kedua adalah tujuan. Apa tujuan kamu nak tanya dengan dia? Okey, kalau kamu dah terlepas cakap, kamu terus terang lah. Maaf, tujuan saya cuma nak macam ni. Macam tu lah. Okey, kadang-kadang kita kena terus terang supaya terbuka, supaya kita tak ada rahsia apa-apa. Dia rasa kita macam ni, kita rasa dia macam tu. Tak boleh macam tu. Ujung-ujung jadi misunderstanding ataupun salah faham di antara satu sama lain dan boleh menjejaskan batas-batas persahabatan tersebut. Okey, lepas tu yang ketiga adalah ciri-ciri yang ketiga adalah pilihan. Adakah saya perlu bercakap sesuatu? Sekiranya dia buat satu perkara tu yang perlu kamu bagi tahu ataupun bercakap, kamu cakap. Kalau tak, kamu mungkin boleh nasihatkan dengan cara yang lain lah. Banyak lagi cara, tak semestinya kamu boleh bercakap direct. Banyak lagi cara lah yang boleh kamu cakap. Okey, seterusnya keprihatinan. Kamu kadang-kadang sebelum nak bertanya, sebelum nak bercakap dengan orang lain, perlu cuba memahami perasaan orang lain dulu. Kamu fikir satu benda, kamu duduk dekat kamu fikir, kamu tengah duduk dekat tempat dia, macam mana, apa yang dia rasa, apa yang kamu rasa. Macam tu lah. Okey, seterusnya empati. Lihat dari perspektifnya. Ini yang cikgu kata, duduk dekat tempat dia, duduk dekat tempat kasut dia, baru kamu boleh tahu apa yang dia rasa, kenapa dia buat perkara tersebut. Jadi tanya dia daripada kamu terus menyalahkan dia. Okey, seterusnya tindakan akan melalukan. Adakah tindakan ini akan memalukannya? Okey, adakah maksud dia dekat sini, kalau kamu nak tanya dia ataupun kamu nak cakap dengan dia, adakah tak ada cara lain ke kamu nak bagi tahu dia sesuatu perkara ni, kamu nak betulkan dekat diri dia selain bercakap? Kalau ada, kamu gunakanlah cara yang lain tu untuk kamu bercakap dengan dia. Okey, seterusnya adakah cara penyampaian saya berhemah dan adakah saya mendengar dengan teliti? Bila kamu pandai bercakap saja, jangan hanya pandai bercakap, sebaiknya kamu juga perlu mendengar dengan teliti masalah kawan kamu tersebut. Jangan hanya pandai bercakap tapi kita tak nak mendengar. Lebihkan mendengar daripada bercakap. Kenapa? Sebab kenapa kita ada dua telinga dengan satu mulut? Tuhan suruh kita lebihkan mendengar daripada bercakap. Itu yang sebaik-baiknya. Okey, itu sahaja untuk yang tip ni, macam mana mengajar, macam mana nak berkomunikasi, berfikir sebelum bicara lah dengan kawan-kawan supaya kita dapat jaga persahabatan kita dengan baik. Okey, ni ada tugasan 2 dengan 3 untuk objektif PDP yang kedua, ketiga. Okey, nanti cikgu akan bagi satu link. Kamu boleh buka link tersebut, isikan tugasan 2 dan 3 ni buat dalam kumpulan. Okey, ni cikgu dah tunjuk dah. Okey, tugasan 2 dan 3 senaraikan nama ahli kumpulan anda, senaraikan dekat sini. Lepas tu tugasan 2 senaraikan 2 nilai murni yang perlu ada dalam perhubungan persahabatan tersebut agar tidak mengalami pengalaman yang negatif. Okey, apa yang perlu ada dalam tugas tersebut? Okey, bincang dalam kumpulan. Dan tugasan yang ketiga, bincangkan secara berkumpulan kepentingan menjaga batas pergaulan dalam persahabatan. Okey, jadi dekat situ kamu terangkanlah hasil daripada perbincangan dengan kawan kamu. Bincang melalui WhatsApp ke Telegram ke, kamu nak Google Meet dengan kawan kamu, bincang sampai seorang tulis pun boleh. Okey, seorang saja hantar dekat cikgu, hantar dekat link yang cikgu dah bagi tu. Okey, cikgu akan semak dan tengok kerja kamu nanti lah. Itu sahaja. Okey, sekian daripada cikgu untuk tajuk persahabatan kita pada hari ini.
Okey, jadi cikgu dah habis dah untuk mengajar tentang tajuk pesawatan. Sekiranya ada apa-apa persoalan yang kamu nak ajukan, kamu boleh tanya dekat cikgu secara personal, WhatsApp cikgu yang risau. Okey, pesawatan ni macam tu lah, cikgu nak rumuskan balik apa yang kamu dah telah pelajari. Okey, yang pertama sekali kamu dah telah pelajari maksud pesawatan. Lepas tu kamu dah pelajari apakah yang perlu ada, yang perlu kamu buat dalam pesawatan supaya pesawat tersebut terus sehat dan baik, terus positif dan tanpa menghadapi sebarang masalah ataupun emosi-emosi yang negatif. Okey, seterusnya kamu juga dah tahu dalam pesawatan ni tak semua boleh jadi rakan baik kita, tak semua boleh jadi kenalan kita, tak semua jadi sahabat intim kita, tak. Hanya beberapa dan hanya yang terpilih menurut ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh cikgu tadi boleh menjadi pola persahabatan kamu apa dengan dia. Macam tu. Dan perlu ingat, tak semua orang sama, tak semua orang akan sama. Contohnya kamu sahabat intim dengan dia, belum tentu dia tu boleh sahabat intim dengan orang lain. Tak. Mungkin dia dengan kamu adalah matching bersama antara satu sama lain. Okay, seterusnya kamu dah juga dah tengok apakah perkara yang perlu perlu kamu elakkan dalam persahabatan. Sekiranya perkara yang perlu kamu elakkan dalam persahabatan bila terjadinya perkara negatif tersebut. Jangan berada dalam persahabatan yang ada ciri-ciri yang telah cikgu jelaskan tadi. Kenapa? Kerana daripada persahabatan juga bahaya dia kalau kamu tak elakkan diri kamu daripada tersebut. Kamu boleh menjejaskan diri kamu sendiri. Contohnya kamu terjebak dengan pelbagai masalah, dengan gejala-gejala sosial negatif yang lain. Jadi berhati-hati dalam memilih kawan. Daripada situ kamu pun belajar hati-hati memilih kawan. Jangan ikut sangat ciri-ciri yang ada pada situ tadi. Jadi kamu perlu elakkanlah, jangan rapat. Seterusnya kamu telah pun tahu macam mana cara untuk berkomunikasi dengan baik. Apakah ciri-ciri yang perlu ada sebelum kamu nak cakap tu. Selain cakap, kamu juga perlu mendengar dan sebagainya lah. Jadi itu sahaja untuk PDP pada hari ini. Jadi cikgu harapkan kamu dapat sesuatu yang baik. Tugasan-tugasan tersebut akan diberikan penilaian untuk memastikan kamu punya tahap kefahaman lah apa yang cikgu telah jelaskan di sepanjang tajuk ini. Sebarang permasalahan ataupun pertanyaan ataupun kemusykilan, kamu boleh hubungan cikgu untuk bertanya. Itu saja untuk sesi PDP kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.